Assalamualaikum, nama saya Ros Amalawati binti Muhammad Said dari kumpulan Ihsan 4. Jadi hari ini saya akan menerangkan kesan-kesan budaya materialisme dalam kalangan pelajar IPT dan saya juga akan mengulas tentang artikel review yang bertajuk The High Price of Materialism yang ditulis oleh Tim Kessler. Mungkin tertanya-tanya, apakah itu budaya materialisme? Budaya materialisme ialah satu sifat yang tergolong dalam kehidupan masyarakat masa kini yang mengutamakan keinginan untuk mengejar hal-hal kebendaan. Antara kesan-kesan budaya materialisme ialah pelajar IPT mudah diperdaya. Siapa yang memperdaya mereka? Antaranya ialah skamer. Hanya kerana mereka ingin cepat kaya, mereka sanggup melabur duit di tempat yang salah. Oleh itu, lebih mudah untuk skamer mengambil kesempatan ke atas mereka yang pentingkan kemewahan. Hasilnya, mereka akan menanggung bebanan hutang yang banyak. Dengan bebanan hutang yang banyak, siapa yang akan bantu mereka? Sudah semestinya ibu bapa mereka. Perkara ini akan menyusahkan lagi ibu bapa mereka. Walhal, sepatutnya mereka membanggakan ibu bapa mereka dengan mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam bidang yang mereka ceburi. Mereka seharusnya berbincang terlebih dahulu dengan ibu bapa mereka sebelum membuat apa-apa keputusan. Dengan itu, keadaan yang tidak diingini dapat dielakkan. Seterusnya, sikap materialisme akan menimbulkan perasaan dengki antara satu sama lain. Hal ini kerana mereka tidak boleh melihat kesenangan yang dimiliki oleh orang lain. Malah, mereka akan rasa puas hati apabila orang itu mendapat kesusahan. Ada juga yang sanggup menggunakan ilmu hitam untuk menjatuhkan seseorang yang mereka dengki. Ini semua hanya kerana harta semata-mata. Mereka tidak boleh melihat jika seseorang itu lebih mewah daripada mereka. Jadi jelaslah bahawa hasad dengki itu akan mendorong seseorang membuat kejahatan dan penderhakaan terhadap Allah serta menyebabkan kesusahan kepada pemiliknya sendiri. Selanjutnya, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah seolah-olah dipandang sepi oleh masyarakat zaman kini. Pada masa sekarang, kayu ukur kejayaan adalah berdasarkan kebendaan. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa orang yang berjaya adalah orang yang memiliki banyak kebendaannya. Mereka seolah-olah menyembah kemewahan dan kebendaan dan tidak langsung terfikir tentang akhirat dan amalan mereka. Bagi mereka, harta adalah segala-galanya. Apatah lagi, masyarakat zaman kini lebih memandang tinggi kepada orang yang mempunyai banyak harta dan orang yang kaya. Sedangkan mereka yang berpaksikan materialistik dan kebendaan semata-mata adalah orang yang lalai dan gagal. Selain itu, pelajar akan mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat jika tidak diubah sifat materialistik mereka. Hal ini kerana pelajar yang memiliki sifat materialistik tidak akan mementingkan kesihatan mereka, seperti mana yang dilaporkan oleh akhbar China yang dipetik oleh Oriental Daily. Seorang pelajar lelaki sanggup menjual buah pinggangnya semata-mata untuk membeli iPhone 5. Mereka sanggup berhabisan ribuan ringgit untuk membeli iPhone, walhal fungsinya sama saja dengan telefon pintar yang lain. Seolah-olah kesihatan mereka tidak membawa apa-apa makna dalam kehidupan mereka. Sedangkan badan mereka akan dipakai dalam tempoh yang lama. Sepatutnya kesihatan diri menjadi prioriti utama kita dalam kehidupan, bukannya kemewahan yang diinginkan. Kesimpulannya, berbaliklah kepada nilai-nilai yang diajar oleh agama Islam. Tidak guna jika kita bermegah-megah dengan kemewahan hidup kita jika tidak diridai Allah. Jika dibuang sifat riak dan hasad dengki, insya-Allah hidup kita akan lebih tenang. Seterusnya, saya ingin mengulas sebuah buku yang bertajuk The High Price of Materialism yang ditulis oleh Tim Kessler. Tim Kessler merupakan seorang penulis dan ahli psikologi Amerika. Beliau telah menulis lebih daripada 120 artikel dan buku mengenai materialisme, nilai, tujuan, kesejahteraan dan kelestarian alam sekitar. Buku The High Price of Materialism merupakan salah satu karya yang ditulis oleh Tim Kessler mengenai kajian tentang bagaimana materialisme dan konsumerisme merosakkan kualiti hidup kita. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2002. Dalam karya ini, penulis menerangkan bagaimana budaya kepenggunaan dan materialisme kontemporari kita mempengaruhi kebahagiaan dan kesihatan psikologi seharian kita. Penulis
Penulis menunjukkan bahawa orang-orang yang nilainya berpusat pada pengumpulan, kekayaan atau harta benda menghadapi risiko ketidakbahagiaan yang lebih tinggi, yang lebih besar, termasuk kegelisahan, kemurungan, harga diri yang rendah dan masalah dengan keintiman tanpa mengira usia, pendapatan atau budaya. Kesa tidak hanya menentukan masalahnya tetapi mencadangkan cara-cara kita dapat mengubah diri kita, keluarga kita dan masyarakat menjadi kurang materialistik. Karya-karya yang dihasilkan oleh tim Kesa membawa unsur-unsur psikologi dalam penulisannya. Dalam buku The High Price of Materialism, penulis membawa isu psikologi dengan mempersoalkan tentang hubungan antara keinginan materialistik seseorang dengan kesejahteraan diri mereka. Di bawah tajuk psikologi, isu yang ingin dibawa oleh penulis dalam buku ini ialah kesan apabila seorang individu mementingkan nilai-nilai materialistik dalam kehidupan mereka. Penulis ingin mengaitkan bagaimana budaya konsumerisme dan materialisme kontemporari kita mempengaruhi kebahagiaan dan kesihatan psikologi seharian kita. Penulis telah melakukan kajian untuk menentukan nilai materialistik seseorang dengan menggunakan Aspiration Index. Penulis menunjukkan bahawa orang-orang yang nilainya berpusat pada pengumpulan, kekayaan atau harta benda menghadapi risiko ketidakbahagiaan yang lebih besar, termasuk kegelisahan, kemurungan, harga diri yang rendah dan masalah dengan keintiman tanpa mengira usia, pendapatan atau budaya. Pernyataan mengenai individu materialistik merasa kurang bahagia disokong oleh pengkaji dari sumber yang didapati dari artikel jurnal yang bertajuk Materialism and Diminished Well-being as Parental Avoidance as a Mediating Mechanism yang ditulis oleh Todd B. Cushton dan William E. Brin mengatakan bahawa orang yang memiliki nilai materialistik yang lebih kuat ternyata tidak bahagia. Mereka memiliki emosi yang negatif, tidak mensyukuri apa yang dimiliki dan tidak memiliki makna dalam hidup. Antara isu yang menarik bagi pandangan pekaji ialah daripada bab 2 iaitu berkenaan dengan kesejahteraan peribadi di mana penulis mengaitkan hubungan antara keinginan materialistik seseorang dengan kesejahteraan diri mereka. Penulis telah melakukan beberapa kajian serta melakukan penilaian terhadap kesejahteraan diri seperti menilai aktualisasi diri, kemurungan serta kegelisahan. Hasilnya, penulis mendapati bahawa individu yang mementingkan nilai materialistik mempunyai tahap aktualisasi diri yang rendah serta tahap kemurungan dan kegelisahan yang lebih tinggi daripada individu yang kurang materialistik. Penulis menjelaskan bahawa individu yang terlalu fokus pada kewangan, imej dan kemasyhuran akan mengalami kurang realisasi dan daya hidup serta akan mengalami kemurungan yang teruk. Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahawa nilai materialistik dikaitkan dengan kesejahteraan diri yang rendah. Pernyataan yang diulas oleh penulis ini disokong dengan informasi daripada jurnal artikel yang bertajuk Materialism, Stress and Health Behaviors Among Future Educators yang ditulis oleh Vasiliki Broskeli dan Maria Lumako, yang mana menyatakan bahawa nilai materialistik sebagai contoh telah dikaitkan secara negatif dengan kesejahteraan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana jika kita terlalu menjaga harta benda kita dengan keterlaluan boleh menyebabkan perkembangan sikap materialistik yang kuat dan tingkah laku berorientasikan materialistik yang akan mengabaikan prinsip-prinsip humanistik yang penting dan menyebabkan fizikal dan psikologi berada di tahap yang bahaya. Seterusnya, antara impak yang memberi kesan kepada pengkaji ialah dari sudut kesedaran mengenai betapa pentingnya untuk kita melakukan perubahan pada diri kita walaupun ianya boleh menjadi sukar dan menyakitkan. Penulis mencadangkan beberapa strategi untuk melakukan perubahan pada diri seseorang. Antara strateginya ialah mengubah aktiviti harian
seperti berhenti mengembara di pusat membeli belah dan menonton televisyen yang mengandungi banyak mesej pengguna. Penulis menyatakan bahawa aktiviti yang paling memuaskan adalah aktiviti yang sesuai dengan nilai intrinsik, iaitu nilai yang membuatkan seseorang rasa tertarik dengan kepribadian dirinya sendiri. Dengan terlibat dalam tingkah laku baru yang berorientasikan intrinsik, perkara yang mungkin akan berlaku ialah seseorang akan mendapat banyak pengalaman yang memenuhi keperluan mereka. Oleh itu, kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang akan meningkat. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.